melakukan. Pertama sekali, kita mulakan dengan pengenalan. Sejak kebelakangan ini, isu penerimaan organ telah menjadi isu yang sangat hangat diperkatakan dalam kalangan rakyat Malaysia. Oleh itu, kertas kerja ini akan meneroka tentang sejauh manakah Islam membenarkan aktiviti penerimaan organ ini dalam kalangan umat Islam. Isu penerimaan organ bukanlah lagi isu yang asing di Malaysia, malah ia semakin mendapat sambutan yang baik dalam kalangan rakyat Malaysia sebagai salah satu alternatif yang boleh digunakan untuk membantu pesakit yang memerlukan penerimaan organ bagi membolehkan mereka meneruskan kehidupan mereka seperti biasa. Namun, pada masa kini, kita dapat simpulkan bahawa kesedaran dan kesediaan untuk seseorang individu itu untuk menjadi salah seorang daripada penerima organ masih lagi di tahap yang sangat rendah. Sehingga hari ini sahaja, dapat dianggarkan hanya lebih 247,000 orang sahaja daripada 27 juta orang rakyat Malaysia yang telah mendaftarkan diri dan berikrar sebagai penerima organ, dan bilangan ini telah direkodkan di Pusat Sumber Transplant Nasional. Seterusnya, kita pergi pula kepada objektif kajian. Tujuan bagi kajian ini dijalankan adalah untuk meneroka sejauh manakah agama Islam membenarkan penerima organ bagi seseorang individu itu dijalankan. Majlis Fatwa Kebangsaan ada mengeluarkan fatwa tentang penerimaan organ adalah harus di dalam Islam selagi ia tidak mendatangkan sebarang kemudaratan kepada penerima dan penerima. Namun, terdapat banyak isu yang timbul apabila kita hendak bercerita tentang penerimaan organ ini. Sebagai contoh, seperti yang kita sedia maklum, banyak kes-kes pesakit yang mendapatkan rawatan di negara-negara yang mempunyai bekalan organ yang mencukupi. Seperti contoh, China dan India. India merupakan salah satu negara yang mempunyai bekalan organ yang mencukupi dan tidak pernah putus. Hal ini kerana negara India mempunyai jumlah penduduk yang sangat ramai dan padat, dan kes-kes kemalangan yang melibatkan kematian meningkat dari hari ke hari. Oleh itu, jumlah mayat di negara India sangat tinggi dalam satu-satu hari, dan ini tidak termasuk lagi dengan jumlah mayat yang tidak dituntut oleh waris mereka. Dan mayat-mayat yang tidak dituntut ini akan menjadi hak hospital sepenuhnya, dan hospital mempunyai hak untuk mengambil beberapa organ daripada mayat ini bagi tujuan pemindahan organ kepada pesakit yang memerlukan. Seterusnya, mendapat halangan daripada keluarga juga merupakan salah satu daripada sebab mengapa peratus penerima yang ingin menerima organ rendah di kalangan rakyat Malaysia. Menurut Dr. Raja Farah Faizura, disebabkan itu, hanya 20 hingga 30 orang sahaja yang telah berikrar untuk menjadi penerima organ secara sukarela dalam setiap tahun. Menurutnya juga, terdapat pelbagai sebab mengapa sesetengah keluarga waris itu menghalang penerimaan organ si mati walaupun si mati itu telah berikrar untuk menerimakan organnya. Antaranya ialah, menurut mereka, proses penerimaan organ ini boleh menyeksa mayat dan melambatkan lagi proses pengemudian mayat tersebut. Malah, ada juga penerima yang tidak memberitahu hasrat mereka untuk menerima organ pada ahli keluarga mereka. Untuk kajian lepas dan terkini, saya berjaya mengumpul sebanyak 4 kes yang berlaku sekitar 2 tahun yang lepas, yang kebanyakannya melibat penerimaan organ dan tisu. Menurut sumber berita harian, kes pertama yang melibatkan penerimaan tisu kornea pada Ogos 2020. Manakala kes kedua pula berlaku pada Oktober 2020 yang melibatkan pesakit yang meninggal dunia akibat kematian otak, dan keluarga si mati bersetuju untuk menerimakan hati, buah pinggang, injak jantung dan kornea si mati kepada hospital untuk dinemberikan kepada mana-mana individu yang memerlukan untuk meneruskan hidup. Seterusnya, pada bulan Disember tahun 2020, terdapat lagi satu kes yang melibatkan penerimaan organ, yang mana kes ini sama dengan kes yang kedua, yang mana melibatkan keluarga si mati yang membenarkan beberapa organ si mati dinerimakan. Akhir sekali, kes ini berlaku pada awal tahun 2021 yang mana melibatkan pesakit yang meninggal dunia akibat kematian otak, dan keluarga penerima bersetuju untuk mendermakan pinggang hati kepada pesakit yang sangat memerlukan. Pemindahan organ telah menjadi semakin rutin sebagai satu cara menyelamatkan serta meningkatkan kualiti hidup beribu-ribu orang setiap tahun. Walau bagaimanapun, aktiviti pemindahan organ semakin berkurangan. Isu utama dalam mendapatkan organ untuk pemindahan di Malaysia ialah kekurangan penerima mayat. Kekurangan penerima mayat telah menggalakkan pesakit pergi ke luar negara seperti India dan China untuk membeli organ, terutamanya buah pinggang untuk pemindahan.
Di bawah Akta Tisu Malaysia 1974 yang sedia ada turut menyumbang kepada masalah ketidakcukupan ini. Sebagai contoh, perkataan tisu tidak ditakrifkan di bawah akta. Ini menimbulkan persoalan yang kompleks dan etika mengenai skop takrifan untuk tisu. Tambahan pula, tidak ada artikulasi mengenai hierarki saudara mara yang dianggap sebagai waris. Dan situasi yang melibatkan bilangan saudara yang ramai menegaskan pendapat yang berbeza. Ini mungkin menimbulkan masalah. Sebagai cadangan saya tentang masalah di atas inilah, pihak Kesihatan Malaysia boleh bekerjasama dengan Jabatan Agama Islam Malaysia berbincang tentang masalah ini serta memberikan kesedaran kepada rakyat bahawa pentingnya penderaman organ kepada orang yang memerlukan dengan menyelamatkan nyawa pesakit yang mengidap kegagalan organ di peringkat akhir. Fatwa Negeri Selangor ada menyatakan bahawa hukum memindahkan organ orang yang telah meninggal dunia adalah harus kerana ia dapat memberikan manfaat yang sangat luas kepada orang ramai. Seterusnya, Fatwa Negeri Johor ada menyatakan juga bahawa pemindahan dan penderamaan organ dan tisu adalah haram sekiranya dalam keadaan tidak darurat dan ia harus sekiranya berada dalam situasi darurat terdapat pada syarat-syarat yang telah ditentukan. Pemindahan organ dilakukan adalah bertujuan rawatan ia adalah pilihan terakhir untuk menyelamat nyawa pesakit yang mengalami kegagalan organ yang berada di peringkat akhir. Walau bagaimanapun, terdapat isu dalam pemindahan dan penderamaan organ ini. Isunya ialah dihalang oleh keluarga. Hal ini akan mengakibatkan penderamaan organ tak dapat dilakukan oleh pengikrar penerima pada saat akhir. Kejadian ini pernah berlaku di Kuala Lumpur pada 22 Oktober 2010. Ia menyumbang kepada statistik yang hanya 300 daripada 147,092 pengikrar yang dapat menderma bagi tempoh 1997 hingga September yang lalu. Jumlah pesakit yang memerlukan organ di Malaysia ini adalah besar. Di Malaysia, terdapat lebih kurang 11,000 pesakit yang menunggu organ buah pinggang, hati sebanyak 18 orang, manakala jantung dan 5 lain lagi. Akan tetapi, jumlah tersebut pula hanya sebahagian kecil sahaja yang berjaya mendapat penerima organ, manakala yang lain sekadar menerima rawatan di hospital untuk meringankan derita. Bagi cadangan saya atas masalah yang berlaku ini ialah pihak atasan seperti POS Malaysia boleh memain peranan dengan membantu memberi kesedaran kepada orang ramai berkaitan pentingnya pengikrar penerima organ ini kepada orang yang memerlukan. Pihak POS Malaysia boleh memberi kesedaran ini dengan mengedar postcard pada setiap rumah. Hal ini dapat membantu kerajaan, terutama pihak hospital yang dapat merawat pesakit dengan cepat. Jabatan Kuasa Fatwa Negeri Pulau Pinang telah mengeluarkan fatwa pada 9 Disember 2010 bahawa hukum melakukan pemindahan organ dan tisu adalah harus dengan takluk pada syarat-syarat tertentu. Antara syarat-syarat bagi penerima hidup ialah pemindahan organ perlu di atas kerelaan pada keizinan bukan paksaan pada seorang penerima itu. Manakala syarat-syarat bagi penerima yang meninggal dunia ialah hendaklah kematian seseorang itu bukan sebarang pakatan atau rancangan bagi mencari keuntungan. Dengan perkembangan pesat yang berteknologi ini, terdapat satu bidang perubatan yang moden di mana ia menggunakan pelbagai kaedah rawatan penyakit telah ditemui. Salah satu kaedah rawatan itu ialah rawatan pemindahan organ. Rawatan ini terbukti berjaya merawat pesakit-pesakit yang menghidap masalah kegagalan organ yang berada di peringkat akhir. Akan tetapi, terdapat isu salah faham yang tentang derma organ ini. Hal ini telah mengakibatkan orang enggan menjadi penerima organ di negara ini. Kejadian ini pernah berlaku pada 17 Februari 2013 bahawa salah satu sebab utama mengapa rakyat Malaysia, terutamanya orang Melayu, tidak menerima kerana ada perasaan takut dalam diri seseorang. Ada juga beberapa sebab, mungkin takut sebab melibatkan kematian atau sesuatu yang tidak biasa, maka perasaan takut ini timbul kerana dia tak tahu situasi tersebut. Bagi pendapat saya tentang masalah ini, ia dapat diselesaikan dengan melakukan penyimpanan maklumat mengenai derma organ melalui internet maupun media massa. Bukan setakat itu sahaja, malah penerima sebelum ini boleh ditemu ramah mengenai proses sepanjang membuat rawatan tersebut. Dengan cara ini, dapat diberi contoh kepada masyarakat yang lain berkaitan pemindahan dan penerimaan organ ini adalah salah satu amalan mulia. Majlis Fatwa Kebangsaan yang bersidang pada 23 dan 24 Jun 1970
terutamanya tentang pemindahan organ. Ia telah memutuskan di persidangan tersebut bahawa pemindahan jantung dan mata orang yang telah meninggal dunia kepada orang yang masih hidup adalah dibenarkan, iaitu harus dalam Islam. Tapi ia tertakluk pada syarat-syaratnya. Salah satu syarat berikut adalah tidak menyebabkan penderma yang masih hidup menanggung kesakitan pada dirinya seperti mati atau cacat, iaitu hilang pendengaran, penglihatan dan kemampuan untuk bergerak. Walau bagaimanapun, hukum pemindahan dan penerimaan organ ini untuk ketiga-tiga isu yang saya jelaskan bersebentar tadi adalah harus dari segi perspektif Islam. Ia juga merupakan salah satu daripada maqasid al-syariah, objektif syariah. Hal ini kerana pemindahan organ dilakukan dalam keadaan yang sangat mendesak dan mustahak, iaitu darurat dan ia kepentingan nyawa seseorang, maka ia dibolehkan dalam Islam. Kesan terjadi ialah dapat menjejaskan sistem organ dalaman yang lain serta membawa maut. Hal ini kerana apabila organ tidak sepadan diterima masuk, maka ia dapat menjejaskan organ lain dalam badan. Disebabkan organ terjejas, maka kegagalan organ untuk berfungsi akan berlaku. Jadi, caranan saya ialah pihak hospital haruslah membuat kaji selidik terlebih dahulu antara penderma dan penerima. Yang pertama, membuat temu janji dengan doktor pakar pembedahan transplant, dan yang kedua, pihak hospital boleh membuat ujian darah untuk kesepadanan dan menentukan risiko penolakan organ. Akhir sekali, pihak hospital juga boleh memeriksa latar belakang kesihatan kedua-dua pihak antara penderma dan penerima. Kesan terjadi ialah dapat menjejaskan sistem organ dalaman yang lain serta membawa maut. Hal ini kerana apabila organ tidak sepadan diterima masuk, maka ia dapat menjejaskan organ lain dalam badan. Disebabkan organ terjejas, maka kegagalan organ untuk berfungsi akan berlaku. Jadi, caranan saya ialah pihak hospital haruslah membuat kaji selidik terlebih dahulu antara penderma dan penerima. Yang pertama, membuat temu janji dengan doktor pakar pembedahan transplant, dan yang kedua, pihak hospital boleh membuat ujian darah untuk kesepadanan dan menentukan risiko penolakan organ. Akhir sekali, pihak hospital juga boleh memeriksa latar belakang kesihatan kedua-dua pihak antara penderma dan penerima. Akhir sekali, isu yang selalu terjadi dalam tajuk yang kami bincangkan adalah organ dijadikan unsur kontrak jual beli dan dagangan. Ini terjadi apabila terdapat pihak yang tidak bertanggungjawab mengambil kesempatan dengan mengaut keuntungan dan ganjaran daripada proses ini. Kesannya, organ tidak mencukupi untuk membantu para pesakit. Warga tempatan keluar negara untuk mendapatkan organ secara tidak sah kerana terlalu mendesak disebabkan ketidakcukupan organ. Kesan ini terjadi juga kerana pembatalan persetujuan waris untuk menderma organ mayat kerana kurang kepercayaan pada proses ini. Untuk mengatasi isu ini, saya bercadang agar pihak berkuasa meningkatkan pengawasan atau tumpuan kepada aktiviti pendermaan dan penerimaan organ dengan cara mengesan aktiviti ini giat dijalankan. Pihak kerajaan juga memainkan peranan dengan menggubal undang-undang dan menyiar di media massa. Cadangan seterusnya adalah tidak berkompromi dengan mana-mana pesalah dan mengenakan hukuman yang berat kepada mereka. Akhir sekali, pihak berkuasa juga boleh memeriksa rekod di hospital supaya tiada unsur penipuan dan report palsu yang dibuat. Sebagai rumusan akhir, setiap manusia bertanggungjawab untuk meneliti serta memahami tentang pemindahan dan penerimaan organ dan sejauh mana Islam membenarkannya. Hukum mengenai pemindahan dan penerimaan organ tidak dibincangkan secara khusus dalam Al-Quran dan Al-Sunnah. Hukum pemindahan dan penerimaan organ adalah harus berdasarkan pandangan ulama Islam, ijtihad. Menderma organ dan tisu mungkin tidak sepopular seperti menderma darah. Namun, manfaatnya besar kerana ia dapat menyelamatkan nyawa. Dunia perubatan sudah membuktikan pemindahan atau transplant organ mampu menyelamatkan dan memberi harapan kepada pesakit yang mengalami kegagalan organ.
peringkat akhir termasuk kegagalan jantung, paru-paru dan hati. Selain itu, Islam juga mensyaratkan kepada sesiapa yang melakukan pendeman organ perlu dilakukan secara ikhlas dengan niat untuk membantu orang lain semata-mata kerana Allah dan bukannya semata-mata untuk mendapat ganjaran, habuan mahupun populariti. Selain organ, tisu juga tidak boleh diperniagakan kerana Islam melihat jual beli organ dan tisu sebagai perkara yang haram. Akhir sekali, kami berharap agar pendeman organ ini dapat berkembang luas agar kita semua manusia dapat menyelamatkan ramai nyawa manusia dengan menumbuh organ. Selain itu, kami juga berharap agar masyarakat yang beragama Islam cakna dengan isu pendeman organ ini agar mereka tidak berasa takut dan was-was untuk mendemam organ kepada yang memerlukan.